Salam sejahtera, anda menonton Pantau Kerajaan Baru dan pastinya untuk waktu ini, hari pertama di minggu ini, sudah tentu kita memberi tumpuan kepada sesi pasca istiadat pembukaan bagi sidang Parlimen Penggal kedua Parlimen ke-15 dan antara lain yang diberi tumpuan dalam titah diraja yang mana yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyambut baik pemufakatan yang tercapai dalam kalangan pimpinan parti-parti perpaduan. Agong bertitah itu adalah selari dengan cetusan Hasrat Murni Baginda untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan juga sebuah kerajaan yang utuh. Dengan demikian, kerajaan Better boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Better. Dan Better menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Dengan itu, Baginda berharap prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terakhir sebelum Baginda menamatkan tugas dan kembali ke Pahang. Baginda menyifatkan peristiwa dan pengalaman yang berlaku sepanjang Baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong sebagai sukar untuk dilupakan. Ini berikutan Baginda menjadi satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang memerintah negara dengan 4 Perdana Menteri selain 4 Jum'ah Menteri yang berlainan. Better bermula dengan yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri ke-7. Cerita sikit. Namun pada 24 Februari 2020, buat pertama kalinya, Better dibawa ke kancah gelanggang kemelut politik tanah air, menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7. Selaras dengan kuasa budi bicara yang diberikan kepada Better oleh Perlembagaan Persekutuan, Better selanjutnya telah mendapati Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri Malaysia ke-8 juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Makanya, Better sekali lagi terpaksa menggalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru. Better selanjutnya telah berpuas hati bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah memperolehi kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021. Setelah selesai pilihan raya umum ke-15, buat pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Malaysia, negara berhadapan dengan situasi parlimen tergantung. Maka sekali lagi amanah berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh Better. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat Malaysia supaya berlapang dada untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya umum ke-15. Baginda turut menzahirkan ucapan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuktikan keabsahan sebagai Perdana Menteri ke-10 menerusi usul percaya pada 19 Disember lalu. Marilah kita bersama berlapang dada dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut. Dan Better turut ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat sekalian kerana telah terpilih sebagai wakil rakyat. Ianya adalah merupakan satu amanah besar untuk berkhidmat
berbakti dan membela nasib rakyat Beta. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh Beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Serta kepada seluruh barisan jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Syabas juga kepada memanda Perdana Menteri yang telah membuktikan keabsahan beliau melalui usul undi percaya di Dewan Yang Mulia ini pada 19 Disember 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini juga, Beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, di atas segala jasa dan sumbangan bakti beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Ini merupakan sesi kedua di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persidangan kali ini akan berlangsung selama 29 hari turut menyaksikan pembentangan semula Rang Undang-Undang Pembekalan 2023 oleh Anwar merangkap Menteri Kewangan yang dijadual berlangsung pada 24 Februari. Baik, untuk mengulas mengenai pasca titah diraja pada ketika ini di talian adalah Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Prof. adalah Pakar Politik yang juga pakar dalam hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Prof, kalau kita mengamati dan juga kita membacalah dan juga menonton pada sebelah pagi tadi cukup panjang ya, cukup banyak perkara dan juga tumpuan fokus dan juga isu yang ditekankan oleh Hemat yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda dalam titah diraja bagi sidang Parlimen pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 ini. Tetapi untuk waktu ini sebelum kita nak bercakap ada berkaitan isu ekonomi, hubungan diplomatik, juga berkaitan dengan kemiskinan, Sabah Sarawak juga turut disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi untuk waktu ini saya percaya yang paling menjadi tumpuan adalah apabila Yang di-Pertuan Agong mengharapkan supaya ataupun agar Perdana Menteri yang ke-10 pada ketika ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang terakhir sebelum Seri Paduka Baginda berangkat pulang ke negeri Pahang. Mungkin daripada sudut itu sudah tentu cerita tentang kestabilan politik dan juga dinamika politik ini cukup menjadi tumpuan sepanjang pemerintahan Yang di-Pertuan Agong selama tempoh khidmatnya pada ketika ini. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan. Ini bukan sahaja titah biasa-biasa tetapi ini mungkin peringatan kepada ahli politik untuk terus menjaga kestabilan politik demi negara. Prof. Ya, Fauzi, ya, kalau kita lihat ucapan Yang Tuan Agong pagi tadi jelas sebenarnya satu ucapan yang sangat komprehensif. Dia merangkumi semua sudutlah aspek kenegaraan tu dalam konteks politiknya ada, ekonominya ada, sosialnya ada, dan isu agama pun disentuh, isu budaya dan sebagainya. Jadi saya rasa itu satu ucapan yang sangat bernas yang disampaikan oleh Yang Tuan Agong sebagai pembukaan kepada sidang Parlimen penggal kedua kali ini. Tapi memang seperti sebelum Fauzi, isu politik sebenarnya disentuh di awal ucapan Yang Tuan Agong dan juga di akhir ucapan Yang Tuan Agong. Di awal tu lebih kepada beliau mengalu-alukan pembentukan kerajaan, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mengalu-alukan putusan pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu dan juga mengalu-alukan juga dasar utama yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan sekarang iaitu Malaysia Madani memang disentuh oleh Tuan Agong. Tapi di akhir ucapan Baginda itu beliau Baginda ada menyentuh tentang rakyat secara umum dia perlu menghormati keputusan yang mandat yang diberikan oleh rakyat sendiri ke arah pembentukan kerajaan yang ada sekarang, walaupun kerajaan itu dibentuk secara tidak ada majoriti kerajaan disebut Parlimen tergantung, tapi atas usaha Baginda bentukan kerajaan itu berjaya dilakukan dan sekarang ini adalah masa untuk bekerja untuk melaksanakan pemerintahan yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat. Tapi dalam masa sama juga Baginda ada menyentuhlah. Baginda adalah Yang Tuan Agong, satu-satu Yang Tuan Agong yang terpaksa melalui proses 4 lantikan ataupun kerajaan, 3 lantikan dan juga kerajaan lah
yang mana perubahan Perdana Menteri berlaku dan juga perubahan kabinet yang saya rasa tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia sebelum ni. Jadi dalam konteks ini baginda mengingatkan supaya sebab penggal baginda sebagai Yang Agung berakhir tahun depan, tak salah saya. Jadi kalau begitu, baginda mengharapkan bahawa tidak akan berlaku lagi lah krisis politik di dalam Malaysia ini, dan biarlah kerajaan yang ada sekarang ni mentadbir sebaik mungkin, menunaikan hasrat rakyat dari segi ekonominya, dari segi sosial dan sebagainya, dan dalam masa sama juga rakyat boleh berdapat manfaat lah dari segi pentadbiran yang stabil. Sebab itu yang dituntut sebenarnya sebelum ini, bahawa Malaysia perlu bukan sebuah kerajaan yang stabil, supaya kerajaan ini dapat dihormati dan jaya menarik sokongan ataupun pelaburan luar ataupun keyakinan luar pada negara ini. Jadi itu yang dihasati oleh baginda, dan baginda luahkanlah dan mengingatkan juga ahli-ahli politik supaya lebih berhemah dan tidak bercetuskan keadaan yang tidak stabil sebelum ini. Tapi yang lebih baik adalah rakyat itu dapat manfaat daripada kerajaan yang stabil dan pelaksanaan dasar yang lebih komprehensif dan baik. Dan banyaklah juga perkara-perkara yang disentuh dalam konteks khususnya ekonomi dan sosial saya rasa boleh disentuh dalam perbincangan kita petang ni lah. Prof, kalau kita melihat kepada episod 3 ataupun 4 tahun kebelakangan ini, politik tukar ataupun turun naik senario politik dalam negara ini, sesuatu yang cukup penting ataupun yang perlu kita lihat bagaimana prinsip dan juga bagaimana tugas yang dijalankan oleh Seri Paduka Baginda, dan telah pun disebutkan sebenarnya dalam titah diraja, yang mana kalau boleh saya bacakan sedikit, Yang di-Pertuan Agong menzahirkan tentang beliau melafazkan baginda melafazkan sumpah untuk sesungguhnya dan juga sebenarnya mengaku akan taat setia dan juga menjalankan dengan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan juga perlembagaan persekutuan. Jarang-jarang sekali untuk kita bercakap tentang peranan dan juga bagaimana tonggak utama atau tiang seri peranan yang dimainkan oleh Seri Paduka Baginda bila adanya krisis politik berlaku. Kita merujuklah apa yang berlaku dalam 3-4 tahun kebelakangan ini. Mungkin daripada sudut itu, Prof boleh kongsi pandangan peranan yang dimainkan oleh Seri Paduka Baginda. Ya, kalau kita lihat peranan Yang Tuan Agong pada krisis-krisis politik yang berlaku sebelum ini, jelas menunjukkan peranannya sangat penting dalam sistem demokrasi berperlembagaan dan sistem raja berperlembagaan lah yang kita amalkan di Malaysia ini, yang mana baginda mempunyai peranan yang sangat besar, khususnya melalui kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan untuk baginda, terutama sekali dalam melantik dan melantik Perdana Menteri terutamanya, dan juga ahli kabinet dalam kerajaan. Jadi dan baginda melalui proses itu dan dalam turun naiknya ataupun jatuh bangunnya kerajaan yang wujud sebelum ini. Dan kalau kita lihat oleh ucapan baginda pagi tadi, jelas di akhir-akhir dia juga mengucapkan sebenarnya penghargaan kepada kepimpinan yang sebelum ini, Perdana Menteri misalnya Dr. Mahathir Mohamad Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri, di mana telah memimpin dalam tempoh yang walaupun singkat tapi sebanyak adalah sumbangan yang mereka bawa kepada pemerintahan atau kerajaan ketika itu dalam keadaan yang sukar, yang mana kita tahu selepas saja jatuh saja kerajaan pimpinan Dr. Mahathir, berlakunya COVID-19 seperti itu, dan krisis politik sebagai reaksi juga kepada krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan yang kita lalui ketika itu. Tapi baginda baginda mengatakan bahawa inilah cabaran yang baginda terpaksa harungi dalam menyelesaikan isu khususnya berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri, dan apa tindakan yang baginda buat semuanya adalah berasaskan pada perlembagaan. Itu yang ditekankan oleh baginda tadi. Jadi dalam konteks ini maksudnya baginda terus berpegang bahawa sistem raja misalnya atau Yang Agung atau Sultan maksudnya tidak akan campur tangan dalam urusan politik dalam negara, dan politik itu biarlah kepada ahli politik yang akan menentukan. Tapi peranan baginda ada dalam konteks kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Jadi baginda terpaksa melaksanakan peranan yang secara terbaik
berasaskan kepada undang-undang. Jadi itu yang ditekankan oleh baginda. Jadi cuma baginda mengharapkanlah tidak akan berlaku lagi krisis yang sebegini dan kerajaan yang ada sekarang kekal stabil dan sekurang-kurangnya sepanjang tempoh baginda jadi Yang Agung ni sebelum baginda pulang ke Pahang tu Perdana Menteri yang ada sekarang kekal itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu yang baginda nakkan dan saya rasa rakyat secara umum pun mahukan kerajaan stabil, jadi mahukan kerajaan yang ada sekarang kekal. Dan baginda pun ada menyebut yang ini lagi mungkin sidang yang terakhir lah pada yang baginda akan sampai ke ucapan dan sebagainya. Jadi apa yang diucapkan itu adalah peringatan lah supaya kerajaan yang ada sekarang tetap stabil dan tidak diganggu-gugat dan pelaksanaan dasar dan pentadbiran atau pemerintahan itu haruslah berjurus pada mencari jalan terbaik untuk memakmurkan rakyat. Jadi itu yang ditekankan dalam kepada. Prof, apa yang berlaku pasca PRU ke-15 ini adalah sesuatu yang menarik ataupun sesuatu yang baru sebenarnya berlaku dalam landscape politik, sejarah politik negara. Kali pertama kita menyaksikan penumbuhan kerajaan adalah berasaskan kerajaan perpaduan. Tiada satu gabungan politik yang dominan yang mampu membentuk kerajaan secara sendirinya. Perlu ada muafakat politiknya dan perkara itu juga dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda yang mana menyambut baik pemuafakatan politik antara parti-parti politik dalam kalangan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang muafakat politik ini, kita tidak biasa kalau kita bercakap tentang pentadbiran kerajaan baharu, selalu KPI diberikan adalah tempoh dalam 100 hari, dalam tempoh setahun. Tetapi untuk bercakap tentang muafakat politik ini, ia tidak hanya dalam tempoh 100 hari ini saja ya Prof, dan tidak hanya untuk setahun ini saja. Dan sudah tentu dalam kita dah melalui episod yang cukup hitam dalam 3-4 tahun yang kebelakangan ini. Pada pandangan Prof, bagaimana ahli-ahli politik yang berada dalam Dewan Rakyat itu perlu satu menjunjung kasih apa yang disebutkan ataupun apa yang dizahirkan oleh Seri Paduka Baginda. Yang kedua, kalau nak membangkang tu biarlah membangkang secara berasas, ada perkara-perkara baik perlu disokong. Kalaulah perkara itu tidak bersetuju, ada cara-cara yang lebih berhemah. Pandangan Prof mengenai perkara ini. Ya, kalau kita lihat konsep kerajaan ataupun muafakat politik ataupun kerajaan perpaduan sebenarnya bukan perkara yang baru dalam politik Malaysia. Memang kerajaan gabungan sering sebelum ini juga dibentuk atas dasar misalnya pembentukan Barisan Nasional ketika di awal PRU tahun 1974 juga adalah konsep kerajaan perpaduan yang cuba dibawa ketika itu Cuma konsep sekarang ni berlainan sebab apabila parlimen itu tidak ada satu parti yang mendapat majoriti untuk kerajaan dengan majoriti mudah iaitu 112 Jadi atas inisiatif ini sebenarnya Yang Pertuan Agong sendiri yang mencetuskan idea memwujudkan kerajaan perpaduan dengan memanggil semua parti politik untuk bekerjasama. Tapi seperti kita tahu bahawa ada parti politik yang bertindak untuk tidak mahu bekerjasama dan mahu kekal sebagai atau terus menjadi pembangkang, misalnya Perikatan Nasional. Tapi apa yang diminta oleh baginda adalah kerajaan yang wujud sekarang perlulah stabil dan kukuh. Muafakat itu perlu dipegang, diterapkan dalam pentadbiran dan beliau baginda ingin melihat keadaan itu berjalan dengan cara yang baik, berjalan secara baik. Masalah berbeza pandangan itu saya rasa biasa dalam politik mana-mana negara sekalipun. Tapi yang lebih penting ialah muafakat secara bersama membuat keputusan untuk dasar itu adalah satu yang sangat penting. Malah yang ucapan tuanku pagi tadi pun banyak menyentuh tentang hal-hal berkaitan dengan dasar sebenarnya yang membawa arah masa depan Malaysia lebih baik. Cuma dalam konteks sama kita tahu bahawa sistem demokrasi dan mana negara sekalipun adalah penting peranan pembangkang tu untuk semak dan imbang. Jadi itu yang kita tagihlah sebenarnya. Dan dalam konteks Malaysia, walaupun kerajaan yang dibentuk sekarang ni kerajaan mendapat majoriti 2/3 tapi pihak pembangkang ada jumlah yang agak besar di parlimen juga Perikatan Nasional. Jadi saya rasa mereka akan memainkan peranan yang terbaiklah untuk semak dan imbang dan saya yakin kalau ada dasar-dasar yang baik mereka akan menambah baikkan dasar-dasar tersebut. Tapi kalau dasar yang dibuat secara yang tidak telus, tidak baik dan sebagainya, mungkin mereka akan mengkritik untuk tambah baik pada dasar tersebut. Jadi dalam konteks ini saya rasa Yang Pertuan Agong mengingatkanlah supaya proses demokrasi dan pentadbiran dijalankan dengan baik dan semuanya harus memainkan peranan yang terbaik dalam usaha mencapai hasrat untuk memakmurkan rakyat. Itu matlamat yang paling utama sekali sebab rakyat yang akan menerima kesan sekali dan ketidakstabilan berlaku. Jadi sekarang ni kita nak
peranan ahli politik itu haruslah untuk memantapkan dasar yang ada, dan seterusnya rakyat akan menerima kesan yang terbaik menurut dasar yang akan dibentuk seterusnya. Jadi betul ya, saya setuju dengan Fauzi. Bukan kita nak kerajaan yang ada sekarang yang hanya kekal untuk 100 hari saja ke ataupun setahun ya. Diharapkan mungkin boleh kekal sampai ke akhir penggal ya. Dan kemudianlah kalau kita lihat kerajaan sekiranya contohlah kalau rakyat merasakan kerajaan yang ada sekarang tidak perform dengan baik mereka boleh tunaikan kuasa mereka untuk memilih kerajaan lain selepas ini. Itu hak rakyat untuk menentukannya. Tapi yang lebih penting adalah sekiranya dapat kerajaan sekarang stabil, diteruskannya, dibenarkan mentadbir dengan baik dalam 5 tahun ini. Jadi saya rasa itu yang mungkin dihasratkan oleh Baginda sendiri dan juga kebanyakanlah rakyat umum supaya negara kekal stabil, kerajaan kekal stabil, dan seterusnya rakyat akan menunaikan tanggungjawab balik untuk memberi mandat seterusnya. Kalau kerajaan sekarang baik, boleh kekalkan seterusnya. Tapi kalau ada kelemahan sebagainya, kita boleh berubah kepada kerajaan yang baru yang mungkin lebih maksudnya rakyat ada inspirasi lah melihat kerajaan itu berjiwa rakyat dan menunaikan hasrat yang dikenangi oleh rakyat terbanyak lah dalam negara. Okey, Prof, kalau nak cakap pasal politik ni ceritanya memang takkan habis, tapi saya rasa banyak lagi perkara yang perlu kita beri tumpuan dalam mana kita nak memberi respon tentang titah diraja sempena dengan istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Selepas ini mungkin kita nak bercakap tentang isu ekonomi kerana itu juga isu yang antara yang awal-awal dalam titah diraja yang disentuh oleh Seri Paduka Baginda dan juga berkaitan dengan hubungan diplomatik. Selepas ini kita berehat seketika. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baru, kita masih lagi memberi tumpuan kepada pasca titah diraja pembukaan Parlimen Penggal Kedua Parlimen ke-15 dan masih lagi kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pak Institut Politik dan juga pakar hubungan antarabangsa UUM. Prof, kita rehat dulu cerita tentang politik, kita nak berfokus kepada isu dan juga aspek ekonomi. Kalau anda perasanlah kami memainkan ataupun kami memberi tumpuan kepada tinjauan untuk hari ini. Soalannya adalah aspek kos sara hidup mana yang perlu memberi tumpuan. Ada 3 pilihan jawapan. Anda boleh menzahirkan dan juga boleh berkongsi pandangan anda sama ada harga barang, subsidi dan juga bantuan tunai. Kerana bercakap tentang aspek kos sara hidup dan juga ekonomi ini juga diberi tumpuan oleh Seri Paduka Baginda dalam titah dirajanya, yang mana Seri Paduka Baginda mengatakan ataupun bertitah tentang Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang berprinsipnya ekonomi terbuka dan sudah tentu tempias berkaitan dengan inflasi dan juga cabaran ekonomi global turut dirasai. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan pandangan. Dalam politik kita banyak bercelaru, banyak kita berbeza pandangan, tetapi kalau bercakap tentang ekonomi poket rakyat, ini masanya untuk kita sama-sama melakukan kerja. Tak kiralah parti mana pun, tetapi asalkan namanya wakil rakyat, mereka perlu melakukan kerjanya. Pandangan Prof berkaitan dengan tumpuan aspek dan juga berkaitan dengan poket rakyat ini. Ya, kalau kita tengok daripada ucapan yang bertawakan pagi tadi sebenarnya dia menyentuh ada beberapa perkara berkaitan dengan ekonomi Pertamanya merujuk pada nampak ada 3 perkara utama Pertama merujuk pada bagaimana proses dalam Malaysia menghadapi pemulihan hasil daripada COVID dan pemulihan ekonomi sekarang yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi dalam konteks ini ada reaksi Malaysia dalam konteks ataupun ekonomi global yang berlaku kini. Tapi dalam sama juga ada 2 perkara lain yang nampak yang menarik adalah satu adalah agenda masa hadapan. Apakah agenda ekonomi yang ingin dibawa oleh negara pada masa hadapan? Dan nampaknya banyak yang disebut tentang isu teknologi, pendigitalan dan sebagainya. Maksudnya kita sebenarnya menuju ke arah apa yang disebut sebagai smart ekonomi ataupun digital ekonomi. Jadi dalam konteks ini saya rasa itu hala tuju dasar yang akan dibentuk oleh kerajaan sekarang untuk membawa Malaysia ke arah negara maju melalui penerapan kepada konteks digital ekonomi itu tadi. Tapi dalam sama juga ada penjelasan ataupun penyataan berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan isu rakyat isu terutamanya golongan B40 golongan kelas bawah, bagaimana nak wujudkan peluang ekonomi kepada penduduk dan juga ada bantuan-bantuan yang akan diberikan secara bersasar jadi saya rasa dalam konteks ini sebenarnya target utama adalah golongan bawah, khususnya
memberi peluang mereka untuk khususnya kalau yang terlibatlah dengan dalam industri kecil dan sederhana misalnya, supaya mereka mampu untuk berdikari dan juga mencari peluang ekonomi untuk menambahkan pendapatan dalam diri mereka. Juga disentuh tentang kemiskinan. Kemiskinan tegar tu masih banyak dan cuba diatasi sehingga mungkin kalau boleh kita mencapai kemiskinan tegar dihafallah pada tahun 2025 nanti. Jadi itu target yang ingin dinyatakan. Cuma dalam konteks pemulihan ekonomi, saya rasa satu yang positif yang disebut oleh Yang Tuan Agong adalah kadar pertumbuhan yang berlaku pada Malaysia kali ini yang sangat mendadak, itu dalam kadar 8.5%. Itu berdasarkan unjuran pada Disember 2022. Dan juga satu yang menarik ialah ekonomi kita juga adalah ekonomi yang berasaskan ekspor, di mana disebut bahawa kita telah mencapai target yang kita letak pada tahun 2025 tapi dah capai pada tahun lepas. Maksudnya kadar ekspor kita mencapai jumlah 1.5 juta ringgit. Jadi dalam konteks ini 1.5 trilion. Jadi satu jumlah yang besar yang menyumbang kepada pendapatan dalam negara itu sendiri. Jadi nampaknya kita landasan ekonomi kita menuju pada landasan yang lebih positif sekarang ni. Cuma apa yang dikehendaki ialah kita mesti lagi hadapi banyak isu yang perlu dihadapi. Maksudnya isu disebut kemiskinan, pembangunan dari segi infrastruktur. Kalau disebut tentang Sabah Sarawak, ada disentuh tentang itu. Maksudnya ada Trans Borneo lebuh raya Trans Borneo tu perlu disegerakan, disiapkan supaya lebuh raya tersebut. Dan juga banyak perkara-perkara yang juga disentuh tentang bagaimana nak menambahkan lagi kemakmuran ekonomi dalam negara lah. Jadi saya rasa ada perancangan yang teliti ke arah itu dan diharapkan kerajaan yang sekarang mampu untuk mencapai seperti yang dihasratkan melalui agenda. Dan kita tahu pun bajet akan dibentang tidak lama lagi. Jadi saya rasa bajet nanti akan lebih memperincikanlah apa yang dihasratkan dalam apa yang disebutkan oleh Baginda Yang Tuan Agong pada kali ini. Okey, baik, terima kasih Prof. Minta maaf lah seperti yang kita katakan, sebenarnya banyak perkara-perkara ataupun aspek-aspek tumpuan yang boleh kita bincangkan dan juga berdiskusi apabila kita melihat ataupun kita mendengar pada siang ataupun pada tengah hari tadi, pagi tadi sebenarnya, Titah Diraja Sri Paduka Baginda berkaitan dengan pelbagai isu selain pada politik, ekonomi, hubungan antarabangsa. Nanti jika ada kesempatan kita akan bersama dengan Prof untuk kita melihat kepada aspek-aspek lain. Profesor Dr. Muhammad Azizuli Muhammad Sani, Praksis Politik dan juga pakar hubungan antarabangsa UUM yang mana berkongsi pandangan melihat kepada tumpuan pasca Titah Diraja pembukaan Parlimen Penggal Kedua Parlimen ke-15. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Pantau Kerajaan Baru, saya Fauzin, kita jumpa lagi.